ratusan ribu yang menonton siaran ketika pengkebumiannya, mendoakan Fatihah dan baik, ratus ribu. Kemudian di Mekah orang semayangkan dia secara gaib. Kemudian mendapat ucapan takziah berlangsung kawan sampai ke peringkat manca tertinggi negara, peringkat istana. Sampai orang keheranan apa yang menyebabkan dia diangkat begitu rupa. Sampai orang keheranan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa'anal waba wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami sentiasa reda dalam menerima takdirmu. Jadikanlah kami sentiasa sabar dalam menerima ujian darimu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-nikmatmu. Sidang penonton, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, khususnya para jemaah Masjid Negeri Sultan Ahmad I, alhamdulillah sekali lagi kita dipertemukan menerusi kuliah mingguan. Dan insya-Allah pada kesempatan kali ini kita akan bercerita bersempena dengan kedatangan bulan Muharram, iaitu tentang soal penghijrahan. Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita semua maklum, kita sedang berada pada bulan Muharram, dan tradisinya di tanah air kita ini, Muharram ini biasa akan dibahaskan tentang persoalan hijrah. Kerana kita tak boleh tidak, cerita hijrahnya Nabi ini memberi kesan yang besar kepada kita. Kalau rujuk kepada sejarah, punca diletakkan tahun hijrah ini bermula pada zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana pada zaman beliau dan zaman pemimpin sebelumnya, orang Islam tidak memiliki sebarang tahun secara khusus. Jadi ada yang mencadangkan supaya kita mewujudkan sejenis tahun supaya mudah nak buat urusan. Maka kata Umar Al-Khattab, "Da'u lin-nas syai'a ya'rifunahu min at-tarikh." Baiklah, kalau begitu kita minta masyarakat mengusulkan apakah perkara yang boleh jadikan acuan untuk kita kenal tahun. Jadi ada yang mencadangkan supaya kita atau orang Islam ketika itu pakai kalender Julian, yang mana kalender Julian ini telah pun wujud sejak tahun 46 sebelum Masihi, iaitu diperkenalkan oleh Julius Caesar. Tapi cadangan ini ditolak oleh kebanyakan masyarakat ketika itu. Kemudian ada yang mengusulkan lagi beberapa cadangan, seperti kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kanatil qadayat allati ittafaqat lahu wa yumkin an yuwarrikha biha arba'ah. Dalam banyak-banyak usul yang dicadangkan, ada 4 cadangan yang telah disenarai pendek, iaitu mereka mencadangkan ada 4 peristiwa yang pernah berlaku pada Nabi yang boleh dijadikan kiraan tahun pertama Islam: maulidih, wa mab'athih, wa hijratih, wa wafatih. Ada yang mencadangkan kita kira daripada start Nabi lahir. Ada yang kata kita start kira daripada Nabi dilantik menjadi Rasul. Ada yang kata kita ambil start daripada Nabi hijrah. Dan ada yang kata kita ambil daripada start Nabi wafat. Ini cadangan-cadangan. Farajaha indahum ja'alaha minal hijrah li'anna al-maulid wal mab'ath la yakhlu wahid min huma minan niza' fi ta'yin as-sanah.
kebanyakan memilih hijrah sebagai kiraan tahun Islam pertama. Sebab kalau nak mengambil dari tahun kelahiran Nabi dan tahun ketika Nabi diutus, itu masih lagi la yakhlu wahid min huma minan niza' fi ta'yinis sanah. Tak ada kepastian tentang bilakah tarikh yang sebenarnya. Jadi akan wujud perdebatan yang tidak berkesudahan. Ammal waqtil wafat fa'aradu anhu. Adapun yang cadangan meletakkan tarikh Nabi meninggal ataupun wafat, itu ditolak sebab dia tak nak lima tuqi'u bi dzikrihi minal asaf alaih fahsara fil hijrah. Mereka takut nanti orang Islam tiap-tiap tahun sambut tahun baru akan menangis sebab mengenangkan kewafatan Nabi, jadi tak ceria untuk nak menempuh tahun baru. Jadi mereka fahsara fil hijrah, mereka memilih tahun hijrah. Jadi 16 tahun selepas Nabi hijrah, iaitu pada hari Khamis 8 Rabiul Awal tahun 17 hijrah, maka permulaan kiraan tahun hijrah telah dimulakan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saudara, pada kesempatan kali ini saya tidaklah nak bercerita tentang sejarah takwim itu sendiri, tapi kita nak melihat mengapakah Umar Al-Khattab memilih hijrah sebagai tema paling utama kiraan tahun Islam. Hijrah ni benda mustahak. Sebab itu dalam Quran ada 28 kali Allah Ta'ala menyebut tentang hijrah dalam Quran. Dalam bentuk past tense ada 12 kali. Dalam bentuk future and present tense ada sebanyak 3 kali. Perintah untuk hijrah ada 6 kali. Dalam bentuk singular ada sekali. Dalam bentuk plural ada 4 kali. Dan ada juga ayat khusus hijrah kepada kaum wanita, itu disebut sebanyak 1 kali. Sebab itu hijrah ini adalah sunnatullah. Sama ada kita suka ataupun tidak, kita berhijrah. Dulu sebagai manusia kita duduk di alam roh. Adakah kita kekal? Tak. Pindah kita ke satu alam, namanya alam rahim. Adakah alam rahim kekal? Tidak. Pindah lagi ke satu alam, namanya alam dunia yang sedang kita lalui sekarang. Berapa lama kekal? Tidak. Ada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, pindah lagi ke satu alam, namanya alam barzakh. Adakah alam barzakh kekal? Tidak. Nanti hijrah lagi ke alam kiamat. Dan kiamat itu banyaklah pula fasa-fasanya, sampailah kita ke destinasi yang paling abadi, iaitu ke dalam surga, mudah-mudahan. Sebab itu hijrah ni proses yang berlaku setiap hari. Sebab itu pada malam ni saya ingin mengajak saudara-saudari sekalian, jarang orang yang ingin berfikir bahawa kita nanti akan berhijrah ke satu alam, namanya alam barzakh. Yang sedang menonton pada malam ni, semua yang sedang menonton ni calon-calon semua. Calon apa? Calon pengurusi JKK atau Tok 4, itu belum tahu lagi. Calon Yang Berhormat, sabar dulu. Calon Menteri Besar, belum pasti. Calon Perdana Menteri, mimpi. Calon jenazah, pasti. Ni yang sedang menonton ni, semuanya calon-calon jenazah semua ini. Dan kita semua akan berhijrah ke satu alam yang namanya alam barzakh. Barzakh ini Allah memang sebut dalam Quran sebanyak 3 kali. Surah Al-Mu'minun ayat 100, Surah Ar-Rahman ayat 20, Surah Al-Furqan ayat 53. Apa makna barzakh? Maknanya dari sudut bahasanya, maknanya pemisah. Kata Ibn Mansur, pengarang kitab Lisanul Arab, barzakh ini adalah ma baina kulli syai'aini, sesuatu yang terdapat antara 2 hal. Atau kata dia lagi, al-hajizu baina syai'aini, penghalang atau pembatas antara 2 hal. Maknanya kita duduk di alam barzakh ini, kita duduk tengah-tengah. Main dunia belah kiri, akhirat belah kiri, kita duduk pemisah, alam barzakh namanya. Dan saudara, sejak daripada musim Covid ini khususnya, hari-hari kita melihat orang-orang yang kita kenali berhijrah ke alam barzakh. Tiap-tiap hari kita melihat kematian. Hingga kan ada saudara-saudara, rakan-rakan kita di negeri yang masih fasa 1, mereka merasakan bahawa kehidupan mereka ni macam menunggu death sentence, menunggu hukuman mati saja, hukuman pancung saja kalau zaman dulu lah. Sementara lagi sejak kemunculan varian-varian baru ini, varian super strain ataupun varian delta ini, dan juga yang terbaru lambda yang kata datang daripada Jepun,
Bayangkan hari semalam saja untuk orang yang COVID ada 201 kematian. 201 sehari. 87 orang di Selangor, 37 orang di Kuala Lumpur, 20 orang di Johor, 14 di Perak, 12 di Sabah, 10 di Pulau Pinang, 8 di Melaka, 5 di Negeri Sembilan, ada 3 di Kedah dan juga di Sarawak, dan ada 2 kematian di Negeri Terengganu. Tiap-tiap hari kita melihat cerita kematian. Semuanya telah berhijrah ke alam barzakh. Sehingga kan kalau di media sosial, di Facebook, boleh katakan ucapan berlangsung kawal, takziah kematian orang itu. Kadang mereka ni muda-muda lagi kita tengok. Baru 40-an, baru pertengahan 40-an sudah pun kembali ke rahmatullah. Disebabkan asbabnya oleh penyakit ini. Sebagai Muslim, kita tak dapat menafikan bahawa kita terima ini sebagai ladang amal kita. Sakit, mati, ini kemuliaan. Bahkan sakit itu sendiri kemuliaan. Para salafus salih, mereka merasa sangat mulia kalau jatuh sakit. Ini bukan nak suruh tuan-tuan dapat penyakit. Tak, jangan rasa down. Kalau sedang menonton ni sedang sakit, jangan down. Tengah kuarantin ke apa, jangan rasa inferiority complex. No. Kita bila sakit, kemuliaan, kata salafus salih. Apa sebab? Kerana pertama, Allah ampunkan dosa. Dan ini bukan senang. Ma min muslim yusibuhu adhan illa hatallahu anhu khatayahu kama tahatu waraqas syajar. Mana-mana orang Islam yang ditimpa satu penyakit, tak kira nama COVID-19 ke, kanser ke, apa juga penyakit, Allah akan gugurkan dosa-dosanya kama tahatu waraqas syajar. Sebagaimana kau melihat daun pokok menggugurkan daunnya, begitulah gugurnya dosa-dosa dia. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya ada rahmat di sebalik ujian ini. Dan seorang manusia ni, kata ulama, kalau dosanya dah tak ada, kurang, minimum, ataupun banyak dosanya dah gugur, secara automatik orang ini dia punya doa sangat mustajab. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan puan-puan sedang sakit, banyakkan berdoa, doa sangat mustajab. Sehingga kan Nabi mengajarkan, idza dakhalta ala maridin famurhu ayyad'u laka fa inna du'aahu ka du'ail malaikati. Kalau kamu ziarah orang sakit, mintakan orang sakit tu doakan untuk kamu. Kerana doa orang yang sakit itu sama seperti doa para malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka minta doa. Jadi kalau pada yang sakit itu kemuliaan. Ini bukan nak suruh cari sakit, tidak. Tetapi kita memandang ni ladang amal kita. Sementara lagi kita melihat sekarang ni kematian begitu banyak berlaku. Orang muda-muda meninggal dunia. Baik itu kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah saya bertanya kepada Nabi, kata Aisyah, tentang orang Islam yang meninggal mengejut-mengejut begitu. Kita baru tengok video dia misalnya dalam media sosial, dia buat itu, buat ini, tak kira lah apa aktiviti je. Dia kata nak pergi hospital, kemudian dia meninggal dunia, mengejut-mengejut begitu saja, dipermudahkan. Apa pandanganmu ya Rasulullah, orang-orang yang macam ini? Kata Nabi, rahatul lil mu'min wa akhzatu asaf lil fajir. Kata Nabi, keadaan begitu adalah kenikmatan bagi seorang yang beriman dan adalah musibah dan juga bencana kepada orang-orang yang jahat. Hadis riwayat Ahmad dan juga Baihaqi. Apa artinya? Orang-orang yang mukmin, orang baik-baik, kalau dia meninggal secara mengejut-mengejut begitu saja, itu tanda kebaikan. Dia dapat berehat. Adapun orang yang kurang beriman, Nabi sebut orang ini orang berehat daripada dia. Apa makna perbezaannya? Pernah Abu Qatadah radhiyallahu anhu cerita, pernah Nabi tengok satu jenazah lalu. Dan Nabi pun telah sabda, kata Nabi, yang istirahat dan yang diistirahatkan daripadanya. Dua perkataan. Jadi para sahabat heran, ya Rasul, apa maknanya yang istirahat dan yang kedua yang direhatkan daripadanya? Maka kata Nabi, al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Seorang yang beriman, kalau matinya secara mendadak begitu, maknanya dia diistirahatkan daripada kepenatan dan keletihan dunia dan kesusahan penyakitnya, dan dia kembali kepada kasih sayang Allah. Allah nak mengurangkan kesusahannya di dunia. Katalah dia sakit,
Orang banyak COVID ni dia banyak katanya payah bernafas, nyawa tak cukup, oksigen turun bawah 40 dan begitulah seterusnya. Jadi Allah nak mengurangkan seksa tuan-tuan, tak boleh bernafas ni. Kita yang tak ada asma, tak ada lelah, mungkin tak dapat nak bayangkan. Tanya orang tak cukup nyawa ni, tarik-tarik tak ada, tarik-tarik tak ada. Mati lemah ni seksa. Kita tak boleh bernafas dalam sungai pun dah rasa matilah aku ni kan. Jadi Allah nak bagikan yastarih min nasabid dunia, bagi dia rehat. Tetapi kata Nabi, wal abdul fajir, untuk orang-orang yang huru-hara, orang yang kaki maksiat, yastarihu minhu al ibad wal bilad wal syajar wad dawab. Adapun untuk kaki maksiat, kalau dia mati, bukan dia yang berehat, orang sekeliling dia yang berehat. Siapa? Al ibad wal bilad wal syajar wad dawab. Hamba berehat, negeri berehat, pokok berehat, binatang berehat. Kenapa? Kerana masa dia hidup menyusahkan orang. Masa dia hidup dia menyusahkan manusia, dia buat huru-hara dalam negeri, dia buat khianat kepada pokok-pokok, dia buat zalim kepada binatang. Maka bila dia meninggal dunia, semua berehat, tenang semua bila dia tu telah meninggal ataupun dia mati. Jadi ini perbezaannya. Hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Maka saudara-saudari sekalian, bila kita melihat kepada fenomena kematian orang-orang yang begitu cepat sekali prosesnya itu, marilah kita mengambil keinsafan bahawa ianya juga boleh berlaku kepada setiap daripada kita. Sebab itu dalam suasana sekarang orang kata kita ni seolah-olah menunggu hukuman mati, death sentence, sedang menunggu hukuman pancung dijalankan. Ini terutama negeri-negeri yang variannya begitu tinggi sekali, begitu banyak sekali. Maka marilah kita buat persiapan. Bukan kita menyerah, kalah, tidak, tapi buat preparation. Apa sebab? Pernah dalam satu hadis disebut ayul mu'minina aqyas, siapa orang beriman yang paling cerdik sekali, orang beriman yang paling cerdik sekali. Nabi jawab, orang yang paling cerdik aktsaruhum lil mauti zikran. Orang Islam, orang beriman yang paling cerdik sekali adalah yang paling banyak ingat kepada kematian. Tetapi kata Nabi, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Tapi orang yang buat preparation untuk mati, itu yang paling cerdik sekali. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka memasuki tahun 1443 ini, dengan suasana yang ketidaktentuan masa hadapan, kita boleh kembali seperti biasa ataupun tidak, marilah kita mengambil satu keputusan untuk membuat sesuatu yang berbentuk persiapan kita untuk hijrah ke alam yang satu lagi, iaitu alam barzakh. Apa persiapan yang kita nak buat? Banyak. Tapi yang paling asas sekali adalah amal soleh. Amal soleh adalah persiapan terbaik. Kita nak masuk kubur nanti, kalau bawa amal soleh, insya-Allah aman. Dalam satu hadis Nabi sebut, innal mayyita la yasma'u khafqani 'alaihim hina yuwalluna anhu mudbirina. Sesungguhnya mayat di dalam kubur masih boleh mendengar derapan tapak kasut kita yang di atas sana ketika kita meninggalkan mereka. Prap dia boleh dengar. Fa idza kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'sih waz zakatu an yaminih wa kana siyamu an yasarih wa kana fa'alal khairat was sadaqatu wasillatu wal ma'ruf wal ihsan lin nas 'inda rijlaihi. Kalau mayat ini mayat orang yang beriman, maka ketika orang dah meninggalkan dia, akan datang 4 sahabat sejati dia. Pertama namanya solat. Solat akan datang fayu'ta min 'inda ra'sihi, dia akan datang dari arah kepala kita. Solat ni, semayang, dia akan datang dari arah kepala. Dan dia akan parking dekat kepala kita. Fayu'ta min 'inda yaminih, dan dari sebelah kanan kita waz zakatu, zakat yang kita bayar potong gaji, dia akan datang ke arah rusuk kanan kita. Wa kana siyamu an yasari, puasa yang kita lakukan ni bulan Muharram, puasa. Kalau ada kesempatan, masa ruang, puasa yang kita buat, dia akan duduk di rusuk belah kiri kita. Dia duduk ontok-ontok lah, kata orang Negeri Sembilan, duduk. Dan di penghujung kaki kita fayu'ta wa kana fa'alal khairat, pelbagai amalan-amalan kebaikan, sedekah, silaturahim wal ma'ruf ilan nas. Engkau bersedekah, buat baik kepada orang,
apa lagi, menjaga silaturahim, semua ni akan duduk di kaki kita, kata Nabi. Apa tujuan 4 sahabat ni duduk parking di 4 penjuru badan kita ini? Kata Nabi, fayu'ta min inda ra'sihi fataqulu salatu ma qibali madkhalu. Bila kita dah terbaring, akan datang malaikat, iaitu malaikat yang bertugas untuk memulakan wawancara temuduga, soal kubur. Malaikat yang datang daripada arah kepala kita, kata Nabi, fayu'ta min inda ra'sih, dia akan datang dari arah kepala. Tetapi disebabkan kita ni kaki semayang, suka semayang, banyak semayang, jadi dekat kepala kita dah berkumpul solat kita ni, amalan solat dia berkumpul. Jadi bila datang malaikat, fataqulus salatu, semayang akan buat roadblock, akan buat sekatan jalan raya, SJR, kata semayang ataupun solat, maqibali madkhalu. Minta maaf Tuhan, ini arwah kuat semayang, ini semua dia semayang kuat, penuh rapat, jadi sini tak boleh masuk, jam. Malaikat tanya, saya nak buat kerja, macam mana saya nak masuk? Tuan cari jalan lain lah, sini jam. Malaikat kona, fayu'ta min inda yaminih, malaikat masuk ikut rusuk kanan. Tetapi di sebelah kanan kita, fatakulu zakat tu, zakat dah parking situ, zakat banyak, orang arwah ni rajin bayar zakat. Zakat pendapatan, zakat perniagaan, macam-macam, zakat emas, macam-macam dia bayar. Setakat zakat fitrah tak cukup, RM7 tak jadi zakat. Jadi bila dia datang, zakat ni banyak, dia buat roadblock, minta maaf Tuan, ini orang banyak bayar zakat, Tuan cari jalan lain. Maqibali madkhalu, tak ada ruang nak masuk. Malaikat pusing, fayu'ta an yasarih, datang dari belah kiri mayat. Sama juga, fayaqulu siyamu, puasa pula buat roadblock, minta maaf Tuan, ni arwah kuat puasa, puasa Muharram, puasa Zulhijjah, macam puasa. Maqibali madkhalu, dah tak ada ruang. Hanya malaikat ni pergi ke arah kaki, fayu'ta min inda rijlai, dia pergi kat kaki, lagi jam. Sebab di situ, fayaqulu fi'lil khairat minas sadaqati wassillati wal ma'ruf wa is'alan nas. Arwah ni banyak buat amalan sunat, tolong orang, bantu orang dan macam-macam. Maqibali madkhalu, tak ada ruang Tuan, ni dah jam. Akhirnya malaikat pun dah, kepala tak boleh masuk, kiri kanan tak lepas, bawah tak lepas, pusing-pusing-pusing, tak boleh nak tanya soalan. Akhirnya NFA, no further action, selamat daripada ujian atau pensiksaan kubur. Soalan itu pasti dia dah menyeksakan. Ni hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu kalau kita benar-benar nak buat persiapan, jom siapkan bekalan kita. Siapkanlah bekalan. Habis dah zaman kita hura-hara, dah musim-musim begini ni, siapkanlah bekalan. Apa persiapan? Dalam menghadapi persiapan kita nak menghadapi penghijrahan kita ke alam barzakh ini, pertama sekali adalah mengerjakan amal soleh. Tak ada pilihan lain, mesti buat kerja-kerja kebaikan. Sebab itu dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-10 ada disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa-siapa yang nak berjumpa dengan Tuhannya, mana mati lah, maka pertama hendaklah dia falya'mal amalan salihah. Nombor 1, mu kena beramal soleh, ini nombor 1. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, kau jangan syirikkan pun Tuhan dengan sesuatu yang lain. Ini surah Al-Kahfi ayat 10. Kata para ulama, yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dengan falya'mal amalan salihah, hendaklah kamu beramal dengan amalan saleh, adalah segala bentuk perbuatan-perbuatan yang baik, yang bebas daripada riya, yang jauh daripada nak menunjuk-nunjuk atau nak mempamerkan. Dan mestilah amalan baik itu sesuai dengan tuntutan syariat. Kata Syekh Mu'az, bagaimana yang dicatatkan oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, al-amalu salihul ladhi fihi arba'atu asya'. Amal salih yang nak kita bawa mati ini mesti ada 4 indikator: al-ilmu, wal-niyah, wal-sabar, wal-ikhlas. 4 amalan yang berkualiti mesti berlandaskan kepada ilmu yang betul. Maknanya amal jangan tak ada ilmu. Sembahyang ada ilmu, puasa ada ilmu, semua ada ilmu. Yang kedua, niat kena betul. Niat apa? Main zuhur jangan niat main asar, tak betul. Niat main peranan.
Sabar, hendaklah sabar dalam mengerjakan kebaikan itu. Puasa Zulhijjah, puasa Muharram, kena banyak sabar. Orang tak puasa, kita je puasa, sabar. Apa lagi? Wal ikhlas, hendaklah ikhlas. Ini boleh rujuk dalam tafsir Al-Baghawi. Betul kata Syekh Sahal Al-Tustari, al-amalu salihu ma kana khalian anir riya muqayyadan bis sunnati. Amal soleh yang dimaksudkan dalam surah Al-Kahfi adalah amalan yang sunyi daripada nak tunjuk pada orang, sunyi daripada pameran, dan amalan itu mesti diikat dengan sunnah Nabi SAW. Anda kena jangan lawan daripada sunnah Nabi. Contoh amal-amal soleh yang kita boleh lakukan sebagai contoh. Pertama sekali, ini tuan-tuan ambil note lah, boleh kena dah start daripada sekarang sebagai preparation kita. Nombor satu sekali, bersedekah. Kena banyak bersedekah. Itu ada satu hadis kata Anas bin Malik, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan yang pahalanya akan tetap mengalir kepada seorang yang dah mati walaupun kita dah meninggal lama. Maknanya macam meter pahala tu masih berjalan walaupun kita dah mati. Padahal kita belajar hadis dulu, bila meninggal anak Adam terputus segala amalnya kecuali doa anak saleh dan itu kita maklum. Tapi ada 7 perbuatan di dunia ni kalau kita buat dan benda tu kekal, selagi dia kekal, selagi tu kita dapat pahalanya. Makan komisen lah. Apakah amalannya? 7, boleh pilih. Man 'allama 'ilman aw ajra nahran aw hafara bi'ran aw gharasa nakhlan aw bana masjidan aw warrasa mushafan aw taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih. Pertama sekali mengajar orang, ajar orang, ajar ilmu yang baik-baik. Yang kedua, mengalirkan sungai. Yang ketiga, gali perigi, tolong orang galikan perigi. Kemudian tanam pokok kurma, tanam pokok buah-buahan lah, maksudnya ada manfaatnya. Ataupun membangunkan masjid, membantu pembangunan masjid. Ataupun awarrasa mushafan, mewariskan mushaf. Mana kita beli Quran apa, kita wakafkan. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih, ataupun kita meninggalkan anak yang boleh mendoakan kita selepas kita meninggal dunia. Ini hadis riwayat Al-Bazzar. Kalau kita analisis 5 daripada 7 amalan yang disebutkan dalam hadis itu, ataupun amalan pencen kubur yang disebutkan dalam hadis itu, adalah melibatkan sedekah dan sumbangan. Sebab itulah saudara-saudari sekalian, Nabi SAW sangat menekankan, sebelum mati sedekahlah banyak-banyak. Sedekah banyak-banyak. Man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ketika dia nak menutup riwayatnya, kemudian amalnya ditutup dengan ucapan itu, maka dia dakhalal jannah, masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa-siapa yang berpuasa kerana Allah, kemudian hidupnya berakhir dengan amalan puasa itu, maka dia akan masuk surga, kata Nabi. Dan yang ketiga, wa man tasaddaqa bi sadaqati khutima lahu biha dakhalal jannata. Siapa-siapa yang bersedekah dan sedekah itu menjadi amalannya yang terakhir, maka masuk surgalah dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu sedekah ini mustahak. Sedekah mustahak. Di kalangan masyarakat kita sekarang keheranan, macam mana ada orang hidupnya bukanlah dia ni ulama besar ke, tok guru ke, penceramah ke, tetapi kematiannya itu ditangisi. Orang terasa pemergian dia. Ramai yang menitiskan air mata. Ada yang tidak kenal pun kepada dia, cuma kenal daripada jauh saja, begitulah. Tetapi dia mendapat penghormatan yang luar biasa sekali selepas kematiannya. Didoakan oleh ribuan orang, ratusan ribu yang menonton siaran ketika pengkebumiannya, mendoakan Fatihah dan berbagai, ratus ribu. Kemudian di Mekah orang semayangkan dia secara ghaib. Kemudian mendapat ucapan takziah berlangsungkawan sampai ke peringkat manca tertinggi negara, peringkat istana.
sampai orang keheranan apa yang menyebabkan dia diangkat begitu rupa. Sampai orang keheranan. Jangan heran. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi, dia pernah ditanya orang, macam mana ada orang ketika dia mati, orang meraihkan dan mengenang dia tu begitu luar biasa sekali, mengalahkan para ulama, mengalahkan orang-orang tersohor. Kata Junaid Al-Baghdadi, arba'un turfa'ul abda ila a'la darajati wa in qalla ilmuhu wa amaluh. Ada 4 perangai perbuatan yang kalau kau buat, Allah akan angkat kedudukan kau lebih tinggi daripada orang lain, walaupun kau punya ilmu ataupun amalan kau sedikit. Maknanya ilmu tidak banyak, tidaklah ulama besar, amalan pun bukanlah ahli ibadah, biasa-biasa saja, tetapi cara kematian kamu ditangisi ataupun di orang bersedih itu luar biasa sekali. Apa 4 amalan ni kita kena buat? Al-hilmu wat-tawadu' was-sakha' wa husnul khulq. Pertama sekali adalah, kata Junaid Al-Baghdadi, al-hilmu, lemah lembut. Lemah lembut, sopan santun, jangan kasar sangat, lemah lembut. Yang kedua, tawadu', jangan sombong dengan parah rupa, bakat dan bagai-bagai lagi. Yang ketiga, was-sakha', suka bersedekah. Dan yang keempat, husnul khuluq, akhlak mulia. Tanyalah kepada diri kita, kita ada tak 4 perangai ini? Lemah lembut, tawaduk, suka tolong orang, akhlak mulia. Kalau tak ada, janganlah kita bertangguh-tangguh lagi, buat kebaikan daripada sekarang. Orang-orang yang dapat kemuliaan yang kita lihat ini, semasa hayat dan kehidupan mereka, inilah 4 perkara yang menjadi pakaian mereka selama ini. Sebab itu saudara-saudari, sering kita ingatkan, jangan pandang rendah pada orang, jangan underestimate orang. Nabi pernah menyebut, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Kau nanti akan jumpa ramai orang yang dari segi penampilannya, fima yabdu, apa yang kau nampak, dia ni memang ahli syurga lah. Penampilannya itu, penampilan linnas, yabdu linnas, apa yang ditonjolkan di depan orang, memang dia ni ahli syurga lah. Tetapi kata Nabi, wahwa min ahli nar, sebenarnya orang itu ahli neraka. Penampilannya saja depan orang ahli syurga. Tetapi kata Nabi, wa inna rajula la ya'mal amala ahli nar fima yabdu linnas wahwa min ahli jannah. Tapi kau jangan don't play. Ada orang yang pada pandangan mata kita, macam dia ni tak masuk surga punya orang, tetapi ternyata inilah orang ahlil jannah, kata Nabi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Al-Jihad was-Siyar, bab jangan mudah menganggap seseorang mati syahid. Itu ada babnya di dalam sahih Al-Bukhari. Sebab itu saudara-saudari, janganlah kita ni bila nampak orang tu tak sesemenggah kita dari segi penampilan, dari segi amalan, kita pandang remeh pada dia. Jangan. Kerana penghujung riwayat dia, kita tak tahu apa penghujung riwayat dia. Kita yang nampak semenggah ini pun belum tentu lagi penghujung riwayat kita baik. Mungkin nampak bagus, kopiah dengan jubah, serban, bagai-bagai begini, tapi hati busuk. Tak tahu. Ini Allah saja yang tahu. Antara kita dengan Tuhan saja yang tahu. Penampilan bagus, tapi akhlak tidak ada. Jangan. Kita nampak hebat, takut tak kena gaya, kita esok mati tepi jalan seorang-seorang. Orang tutup dengan suat khabar Cina ke tepi jalan. Jangan main-main. Sebab itu hidup, jangan underestimate orang. Sebab itu mari kita dalam suasana kematian yang berlaku tiap-tiap hari ni, buat persiapan, tolong orang, gembirakan orang. Sebab itu bila Nabi SAW ditanya oleh sahabat, apakah amalan yang saya kalau buat Allah Ta'ala akan sayang pada saya ya Rasulullah? Kata Nabi, ahabbul a'mal ilallah azza wa jalla sururun yudkhilhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cinta kalau engkau buat adalah engkau menggembirakan orang yang sedang kesusahan. Tolong orang. Sekarang ni keliling kita orang susah ramai. Orang yang M40 jadi B40 berapa ramai?
Orang T20 jadi M40 pun ramai juga. Gembirakan mereka, berikan keceriaan. Bagaimana caranya? Kata Nabi, yakshifu anhu kurbatan, engkau hilangkan kesusahannya. Au yuqdi anhu dainan, atau engkau tolong bayarkan hutang dia. Au tatrudu anhu ju'an, ataupun engkau hilangkan kelaparan dia. Beri makan, beri bantuan baku rezeki, baku makan, apa yang patutlah kita bantu. Sehingga kata Nabi, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Kata Nabi, aku kalau diberi pilihan, pertama duduk di masjid Nabi ini selama sebulan, atau keluar daripada masjid pergi tolong orang yang memerlukan, maka kata Nabi, aku lebih suka pergi tolong orang daripada duduk i'tikaf fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah syahran. Daripada duduk i'tikaf di masjid ni sebulan, lebih baik aku keluar tolong orang. Jom kita keluar tolong orang. Dan sehari dua ni seperti yang kita tahu, timbul isu tentang kos urusan jenazah masa COVID-19 yang dikatakan agak tinggi. Kita berlepas diri daripada membahaskan kenapa ianya tinggi dan sebagainya. Itu bukan hal kita untuk nak diperbesarkan. Tapi ayo kita saling bantu-membantu. Lupakan soal yang kenapa mahal, kita saling bahu-membahu. Kita, misalnya kos mungkin sampai 1,000 lebih, dapatlah kita bayarkan misalnya dengan sumbangan tabung bagai-bagai. Dan saya ingat kita orang Malaysia tak ada masalah dalam hal ini. Dulu masa mula-mula permulaan pandemik, kita sama-sama membantu buat PPE. Ingat lagi, personal protective equipment ini. Kita buat jahit baju, macam-macam lah. Kita buat apron, ingat lagi. Tak ada masalah, orang kita boleh bantu. Kemudian bila orang ramai susah, lockdown, makan tak ada, kita hantar bakul makanan dan macam-macam lagi. Dan sekarang sampai pula satu masalah yang baru, bila kos itu agak tinggi kerana kematian ni berlaku tiap-tiap hari, ratusan kematian, menyebabkan kadang-kadang pihak pengurusan pun tak dapat nak menjalankan dengan efisien kerana jenazah itu terlalu banyak. Mari kita saling bantu-membantu. Selain itu, amalan yang baik juga adalah kalau kita dapat membantu pendidikan dan proses pembelajaran anak-anak yang sedang belajar. Kerana anak-anak yang sedang belajar ini, mereka esok kalau jadi orang berjaya, kita akan dapat juga pahalanya, tetap berterusan. Orang yang belajar, orang yang anak-anak kita mungkin tak cukup peralatan, gadget, tablet dan sebagainya, mana perlu dibantu, kita bantu. Teringat saya satu kisah yang disampaikan oleh Syekh Hisam Al-Burhani, dia seorang ulama besar daripada Syria. Dia bercerita tentang ada satu kejadian di perkuburan Ad-Dahdah atau Maqbarah Ad-Dahdah di Syria, 10 minit daripada Masjid Umawi di Damsyik. Dia Dahdah ini satu kawasan makam atau perkuburan tempat bersemadinya para ulama, wali-wali dan para syuhada. Jadi makam ni diletak nama Dahdah sempena nama ulama hadis yang disemadikan di situ, iaitu Abu Dahdah Ahmad bin Muhammad bin Ismail At-Tamimi. Dulu makam ini sebelum nama Dahdah dipanggil Maqbarah Al-Faradisi. Jadi dia bercerita ada satu orang penggali kubur. Dia diminta oleh seorang wanita untuk kebumikan jenazah. Wanita ni datang, boleh kebumi. Orang kata tak ada masalah, dia pun galilah kubur. Ketika penggali ini masuk ke dalam liang, kata dia, ra'aitu ajaban fi hadhihi al-athna yanfatih al-qabra wa yusbihu rawdatun min riyadil jannah wa jaa malakani akhadhahu. Kata dia, ra'aitu ajaban, aku melihat sesuatu yang begitu ajaib sekali. Aku melihat kuburnya itu ketika dalam proses pengkebumian, datang 2 malaikat menunggang kuda nak mengambil jenazah dia. Jadi di situ sudah nampak kemuliaan. Orang yang nak dikebumikan ini somebody, dia tak tahu siapa. Ini mesti orang ni hebat. Dengan wangi kuburnya, dia pun heran ni siapa ni. Tapi dia tak bertanya lah kepada yang wanita yang menyuruh dia ni. Selang beberapa bulan kemudian, wanita yang sama datang minta uruskan lagi jenazah.
Jadi semasa proses pengkebumian berlaku lagi peristiwa ajaib. Dan kali ini kata penggali kubur, aku mesti mau tanya dia apa sebab. Maza kana ya'mal hadza wa za. Minta maaf puan, saya nak tanya, saya kena tanya juga. Apa amalan yang dilakukan oleh jenazah ini? Arwah ni masih hidup. Arwah yang dulu dengan arwah yang saya kebumikan sekarang ini. Sebab yang sekarang ni pun sama, dia punya kemuliaan tu nampak. Maka amal awal, kata wanita ini, fakana talibal ilmi. Yang pertama sekali yang kita kebumikan beberapa bulan dulu, dia ni seorang penuntut ilmu. Dia ni seorang penuntut ilmu, pelajar, orang belajar ilmu. Wa kana thani ya'mal an-najjari yaqaddimu li akhihi nafqata talabil ilmi. Adapun jenazah yang awak bawa kebumikan tadi adalah orang yang sponsor arwah yang mula-mula dulu belajar. Jadi dapat kemuliaan. Orang belajar ada kemuliaan, orang yang sponsor orang belajar pun ada kemuliaan. Jadi selepas itu, penggali kubur ni datang satu keinsafan dalam hatinya. Tarakal maqbarah wa nazala minha ila jami' at-taubah. Dia pun campak cangkul dia pergi ke Masjid Taubah. Dia jami' Masjid Taubah ini masjid yang bukan calang-calang masjid hebat lah. Ini dulu ulama Izzuddin Abdul Salam, ni sultanul ulama. Begitu juga Ibn Jazari, ni antara ulama yang pernah menjadi khatib di Masjid Jami' At-Taubah di Syria ini. Jadi dia pergi Masjid At-Taubah, tujuannya nak start belajar. Jadi dia jumpa dengan ustaz tok guru situ. Dia kata, saya nak jadi belajar. Orang heran, awak ni umur dah, yalah orang umur 40 lebih baru nak belajar ni, apa halnya? Kata, dia malas nak cerita keajaiban yang dia jumpa itu. Akhirnya dia pun belajar. Sejak daripada itu, si penggali kubur ini mengaji dengan begitu tekun sekali, hinggalah dia menjadi ulama besar di Damsyik. Dan penggali kubur itu namanya Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar, terkenal. Haffar ni maknanya penggali. Dan keturunan dia juga ramai yang jadi ulama. Salah seorangnya Abdul Razak Al-Haffar. Orang heran, umur dah 40 tahun lebih baru nak belajar. Dia sanggup belajar daripada mula. Dia belajar daripada kitab Matan Al-Ajrumiyah ini. Ini kitab bahasa Arab, kitab Nahwu Saraf. Biasanya kitab ni kita belajar masa peringkat 1 ataupun 2 Tsanawiyah pondok. Dia belajar. Lepas tu dia beralih naik kitab lebih tinggi, kitab Al-Imriti, Kawaikib Duriyah, Mulakhas Matan Alfiyah, begitu. Akhirnya dia jadi ulama besar. Maka apa pelajaran untuk kita? Ini kemuliaan orang yang dapat selepas mati, iaitu dia membantu orang yang sedang belajar. Itu yang pertama, amalan soleh pertama, bersedekah. Amalan soleh yang kedua, para ulama mengajarkan kalau kita nanti nak dipermudahkan di alam barzah, bacakan dan amalkan ada satu doa yang Nabi ajar untuk baca sebelum tidur. Itu Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu diberitahu Nabi berpesan, iza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati thumma taji' ala shiqqikal ayman thumma qul. Kalau engkau nak menuju ke katil tempat tidur, maka ambil air semayang sama seperti engkau ambil semayang nak semayang. Kemudian berbaringlah di rusuk sebelah kanan dan bacalah doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawada'tu amri ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku serahkan jiwaku kepadamu, aku hadapkan wajahku kepadamu, aku serahkan segala urusanku kepadamu. Wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Ya Allah, aku sandarkan punggungku kepadamu semata-mata dengan mengharapkan dan merasa cemas kepadamu. Amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan juga kepada nabi yang engkau utuskan. Maka kata Nabi, waja'alhunna akhir kalamika fa in mitta min lailatik mitta 'alal fitrati. Jadikanlah amalan ini ataupun doa ini sebagai penutup daripada percakapanmu pada waktu malam. Maka jika engkau meninggal pada malam itu, nescaya engkau akan mati dalam fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ni doanya memang panjang, tapi kalau betul-betul nak buat persiapan, preparation, amalkanlah ya, penghijrahan kita. Itu selesai. Amalan yang ketiga, amalkan membaca surah Al-Muluk.
amalkan membaca suratul Mulk. Surah Al-Mulk ni surah ke-67 dalam Quran. Hanya 30 ayat saja boleh dibaca. Dah ada orang dah hafal pun surah Al-Mulk ini. Nabi pesan suratu Tabaraka hiyal mani'atu min azabil qabr. Surah Tabaraka adalah penghalang daripada azab kubur, kata Nabi. Itu yang ketiga. Yang keempat, sentiasa bersuci daripada buang air kecil, iaitu menjaga kebersihan dan kesucian diri kita daripada najis. Jaga kebersihan. Amatu azabil qabri fil baul fastanzihu minal bauli. Kata Nabi, majoriti azab kubur itu disebabkan oleh tak jaga kebersihan ketika buang air kecil. Maka bersucilah, jaga kebersihan ketika kamu telah pun selesai buang air kecil. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, sentiasalah kita mohon perlindungan daripada Allah, daripada azab neraka dan juga azab kubur ketika membaca tahiyat akhir di dalam solat kita. Kata Abu Hurairah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarril masihid dajjali. Kata Abu Hurairah, Nabi kalau dalam tahiyat akhir dia mesti baca, ya Allah, jauhkan saya daripada azab neraka jahanam, jauhkan saya daripada azab kubur, jauhkan saya daripada difitnah dalam kehidupan, dan juga jauhkan saya daripada difitnah di alam kematian, dan juga jauhkan saya daripada kejahatan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa kita tidak mengizinkan. Sekadar itulah sembang-sembang kita pada kesempatan malam ini. Moga-moga memberi kita suatu kesedaran bahawa kita kena buat persiapan, kerana penghijrahan ke alam barzakh adalah penghijrahan yang hakiki. Hari ini kita membaca, melihat, scroll berita orang meninggal, orang ni begini-begini, nanti kita juga akan masuk dalam berita seperti itu. Maka buatkanlah yang terbaik, banyakkan bersedekah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Moga majlis kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna naslamna nafsina ilaik ووجهنا وجهنا إليك وفوضنا أمرنا إليك والجأنا ظهرنا إليك ورغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, sesungguhnya kami serahkan jiwa dan nyawa kami hanya kepadamu. Kami hadapkan wajah kami kepadamu. Kami serahkan segala urusan kami hanya kepadamu. Kami istirahatkan badan kami pada malam ini dengan harapan dan juga rasa cemas dengan segala ujianmu. Namun kami akan tetap beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan juga kepada Nabi yang engkau utuskan. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.